Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton, pendengar, tuan-tuan, puan-puan, ahbab, semua sahabat yang kekal bersama sehinggalah pada hari ini, dan pada hari ini kita sudah masuk ke dalam diskusi kitab kita siri yang ke-6. Pejam celik kita dah sampai yang ke-6 dah pada hari ini dalam mendiskusikan kitab Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub karangan Syekhul Islam Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq. Dan tuan-tuan dan puan-puan, diskusi kitab ini adalah merupakan anjuran bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Kita masih lagi dalam tajuk besar buku ini, iaitu apakah dia amalan-amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Ya, kita sudah pun bincangkan dalam diskusi siri-siri sebelum ini, antara amalan dalam tarikat Naqsyabandiyah yang pertama adalah suhbah dan rabitah. Panjang lebar dah kita teliti dan kita cermati satu persatu pada siri-siri sebelum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itulah yang kita akan sambung pada hari ini berkaitan dengan zikir sir. Zikir sir itu secara pengenalannya sudah pun kita bincang pada minggu yang lalu, pada siri yang lalu. InsyaAllah pada kali ini kita akan lebih meneliti. Kita akan melihat satu persatu apakah zikir sir yang dinyatakan dan di manakah tempat zikir-zikir itu diberikan tumpuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, mari kita buka buku pada muka surat yang ke-10. Dalam muka surat yang ke-10, kita tengok pada perenggan yang kedua pada subtopik zikir sir. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Syekh Wan Sulaiman, alamul amr. Kita tahu tuan-tuan kan, kata Syekh tadi, dalam diri kita ini ada dua unsur yang utama, iaitu unsur amar, yang kedua unsur khalaq. Unsur amar itu adalah unsur rohani. Unsur khalaq itu adalah unsur jasmani. Jadi simple bahasanya, diri kita ini terdiri daripada dua, rohani dan juga jasmani. Jasmani inilah yang di luar ini. Fizikal yang kita lihat di luar ini. Ada bahagian-bahagiannya. Bahagian kepala, ada kedua belah tangan, kedua belah kaki, ada perut, dada dan sebagainya. Itu adalah fizikal. Dan kalau unsur rohani, ini yang kita akan lihat satu persatu. Apakah yang akan kita perhatikan? Apakah unsur rohani ini sama seumpama dianalogikan dengan unsur fizikal itu yang mempunyai bahagian-bahagiannya? Ya, unsur rohani juga ada punya bahagian-bahagiannya. Nanti kita akan lihat apakah fungsi bahagian-bahagian ini. Selama ini kalau berkaitan dengan rohani dalaman kita berzikir, mungkin kita berzikir fokus mendengar suara itu di hati. Rupanya di dalam tarikat ini, zikrullah itu, ismu zat al-azam itu, Allah itu, denyutan atau degupan zikrullah itu didengari bukan sekadar pada hati. Ia dipenuhi ataupun didengari bergema, seumpama dalam satu tubuh ini penuh dengan dewan yang maha besar, dan dalam dewan itu banyak partition-partitionnya, dan setiap partition itu bergerak dari satu makam ke makam yang lain. Dia berperingkat bagi memenuhkan kullu jasad, keseluruhan tubuh kita ini bergema atau menyebut nama Allah. Bukan semata hanya di hati, tapi keseluruhan tubuh kita, bahagian dalaman ini turut berdenyut menyebut kalimah Allah.
Bagaimanakah cara dan kaedahnya? Sebab tu tuan-tuan, cara paling mudah kita masuk tarikat, kita akan diajar bertatih satu demi satu. Kalau tidak, kita dengar cerita ni pun kita takut. Jadi kita masuk, dia tak ada benda yang perlu ditakuti. Bahkan kalau kita masuk, banyak spekulasi. Benda yang kita dengar-dengar selama ini, rupanya simple je. Rupanya tak ada apa-apa pun. Bahkan itulah yang kita cari. Nanti baru kita akan berkata, lah, inilah yang kita cari selama ni. Semuanya itu diperoleh mudah-mudahan melalui jalan yang sebegini. Baik, kata Syekh Wan Sulaiman, alamul amar ataupun rohani kita ini terdiri daripada 5 perkara. Dan setiap satu dinamakan sebagai latifah. Maksudnya, rohani kita ini ada 5 partition atau 5 bahagian. Setiap partition itu dipanggil sebagai latifah. Ni tak ada kena-mengena dengan latifah Omar, tak ada. Jadi setiap dia ada nama-nama dia, bahagian tadi. Jadi latifah ni apa? Satu kejadian Allah, bukan nak bagi tahu kejadian Tuhan, tak. Penciptaan Tuhan. Allah menciptakan latifah atau bahagian ini dengan satu keajaiban yang maha agung. Nanti kita akan dapati bahawa dalam diri kita, rohani kita itu terbentang satu alam yang maha luas. Sekarang ini kita lihat ya dunia, bumi itu kan satu alam juga, alam semesta. Tetapi dalam jiwa kita juga punya alam yang maha luas. Dan latifah itulah, bahagian itulah antara penciptaan Allah yang maha agung dalam diri kita. Baik, kemudian yang pertama, apa namakah nama bahagian-bahagian partition rohani dalam diri kita itu? Dia bukan sekadar hati, dia banyak benda-benda dekat dalam ni. Itulah tempat-tempat yang kita kena penuhkan dengan zikrullah. Dan yang pertama dinamakan sebagai latifatul qalbi. Tengok muka surat yang ke-10. Latifatul qalbi. Kat mana tempat tu? Yang berhubungan dengan satu tempat yang berkedudukan di bawah susu kiri sekadar 2 jari dan condong ke arah rusuk kiri. Jadi masing-masing kita tekan kita punya susu kiri. Jadi daripada susu kiri itu, letakkan 2 jari dan kedudukan latifatul qalbi itu berada di bawah 2 jari tersebut. Itu disebut sebagai latifatul qalbi, tempat getaran zikir, nak dipenuhkan zikir adalah di sini sebagai permulaannya. Jadi Allah, Allah, Allah semuanya di situ. Kemudian latihan untuk partition yang kedua. Di mana tempat latifah yang kedua? Latifah yang kedua disebut sebagai latifatur ruh. Latifatur ruh. Latifatur ruh, di manakah kedudukan partition atau bahagian ini dalam rohani kita? Latifatur ruh yang berhubungan dengan satu tempat yang berkedudukan di bawah susu kanan. Ini susu kanan kita. Sekadar 2 jari di bawahnya dan condong ke arah rusuk kanan itu, iaitu setentang dengan latifatul qalbi di bawah. Okey, ini susu kanan kita, 2 jari di bawahnya, maka kedudukan latifatul ruh itu berada di bawah ini. Ini namanya latifatul ruh, bertentang dengan latifatul qalbi di bawah 2 jari susu kiri. Jadi kita kena ingatlah kedudukan-kedudukan tu. 2 jari di bawah susu kiri namanya latifatul qalbi. Dan 2 jari di bawah susu kanan dinamakan sebagai partition latifatul ruh nama dia. Okey, fungsi dia apa partition ni? InsyaAllah nanti pada masa akan datang. Dia sebagai tempat untuk kita, di kaedah kan? Kaedah satu persatu untuk kita memenuhkan zikrullah. Kenaikkan maqamat daripada sini ke sini, pergi ke sini. So semua tu punya kaedah aturan dia, insya-Allah. Nanti kita akan perhatikan satu persatu fungsinya. Yang ketiga, partition yang ketiga rohani disebut sebagai latifatus sir, yang berhubungan satu tempat yang berkedudukan di atas susu kiri, sekadar 2 jari dan condong ke arah tengah dada. Susu kiri, 2 jari di atas, dan di sinilah tempatnya. Dia bertentang dengan yang di bawah. Yang di bawah tu nama latifatul qalbi. Kalau di kanan bawah nama latifatul ruh.
Kalau yang kiri kembali balik, di atas pula, kalau di atas namanya latifatus sir. Bawah latifatul qalbi, latifatus sir. Kemudian kalau di sebelah susu kiri kanan atas, dinamakan pula sebagai latifatul khafi. Tengok dalam buku, muka surat yang ke-10. Latifatul khafi yang berhubungan dengan satu tempat yang berkedudukan di atas susu kanan. Sekadar 2 jari dan condong ke arah tengah dada, iaitu setentang dengan latifatus sir. Ini namanya partition bahagian rohani dalaman yang diajar dalam tarikat Naqsyabandiyah ini. Jadi semua tempat itulah pergerakan-pergerakan zikir dan dipenuhi satu persatu, dan zikir tak boleh secara sembrono. Dia ada aturan dan kaedah dia. Dia perlu diperhatikan, dia perlu ada follow up. Kemudian perlu dimaklumkan, report kepada guru apa perubahan-perubahan setiap partition tadi. Baru boleh naik partition seterusnya, satu persatu, satu persatu. Jadi ulang balik semula. Yang di sini di bawah susu kiri, 2 jari di bawah, latifatul qalbi. 2 jari di bawah susu kanan, namanya latifatul roh. 2 jari di atas susu kiri, namanya latifatul sir. Kemudian 2 jari di atas susu kanan, dinamakan sebagai latifatul khafi. Dan yang kelima, namanya latifatul akhfa, yang berhubungan dengan satu tempat yang berkedudukan di tengah dada, di antara latifatus sir dan khafi, di tengah-tengah ni. Jadi sebab tu kita tengok dalam tarekat ini dia sistem, disiplin. Jadi orang yang masuk tarekat tidak bersistem, tidak disiplin, dia tidak akan berjaya. Melainkan dengan izin Tuhan lah, itu bahagian rahmat masing-masing yang diperoleh. Tapi begitulah keadaan dan fitrahnya. Sebab itu, kalau kita nak memperbaiki jiwa, menyempurnakan penghayatan dan penjiwaan terhadap agama, make sure masuklah dalam tarekat. Banyak kenikmatan dan kita akan diperlihatkan satu persatu jalan itu lebih clear. Sebab semua tu ada aturan. Berzikir pun ada aturan. Dia tak boleh main macam tu je. Jadi sebab tu penting bila mana kita mengamalkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka yang pakar bidang jika kamu tidak ketahui. Maka dalam bidang penyucian hati dan jiwa ni, dia ada benda-benda yang sebegitu, aturan yang mesti kita fulfill requirement-nya. Selesai. Jadi tuan-tuan, mudah tuan-tuan. Tak perlu untuk kita hafal ke semua nama latifah-latifah ini. Cukup sekadar masuk dalam tarikat, maka kita akan dilatih satu persatu untuk merentas setiap latifah-latifah itu. Jadi kalau kita tengok nama itu pun kita gerun dan takut. Kalau kita masuk, insya-Allah dia akan dipermudahkan. Yang kedua, manakala alamul khalaq pula terdiri daripada 5 perkara. Tadi kisah pasal unsur rohani, sekarang ini pula unsur-unsur jasmani. Alam khalaq atau unsur jasmani itu pula terdiri daripada 5 perkara. Pertama, latifatun nafas, di mana kedudukannya yang berhubungan dengan satu tempat yang berkedudukan di antara 2 kening. Antara 2 kening di tengah-tengah dahi, di sini. Kedua ialah latifatul qalb, jasad, yang terdiri daripada 4 unsur, iaitu tanah, air, api dan angin, dan setiap unsur ini disebut sebagai latifah. Oleh itu, latifatul qalb terdiri daripada 4 latifah. Latifatul qalb ini berhubungan dengan seluruh badan yang disebut sebagai majma' al-badan ataupun seluruh jasad, atau sebahagian istilah yang lain disebut sebagai latifah kullu jasad, nama dia. Latifah kullu jasad, keseluruhan badan. So, complete lah. Ada 7 kesemuanya. 5 yang di bawah tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 di sini yang disebut sebagai latifatun nafas. Dan akhir sekali seluruh tubuh badan yang disebut sebagai latifah kullu jasad. Dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan pening-pening. Cukup dengan memadai kita bertanya ataupun kita memasuki mana-mana tarikat, khususnya Naqsyabandiyah ini, dan rujuklah kepada mereka yang berautoriti. Penting sangat-sangat untuk rujuk kepada mereka yang berautoriti.
Oleh kerana kita sudah sampai kepada kemuncak penulisan buku Nihayatul Matlub li Tasfiyatil Qulub yang menyajikan kepada kita banyak istilah-istilah. Cuma saya khawatir kita nanti akan trigger dengan banyak istilah ini. Akhirnya menyebabkan kita rasa malahlah kita nak belajar benda-benda yang macam ni dan akhirnya kita langsung meninggalkan tarikat. Sebab likulli maqam maqal, tuan-tuan. Setiap makam kedudukan orang itu dia ada bahasa-bahasa dia. Kalau orang dalam bidang sastra, bahasanya luar biasa. Kadang-kadang kita pun tak faham. Orang kalau tengah hangau bercinta pun dia punya bahasa pun kadang-kadang tak masuk di akal. Contoh bahasanya, ambillah kapak ambillah pisau, belahlah dadaku, nak tengok cintaku mendalam atau tidak kepadamu. Lautan api sanggup ku renangi, makan tak kenyang, mandi tak basah. Kulli maqam maqal. Setiap kedudukan, konteks ketika itu dipengaruhi oleh suasana yang berlaku, akhirnya mengeluarkan bahasa-bahasa yang sesuai dengan keadaan dan situasi tadi. Begitu jugalah macam orang-orang dalam tasawuf, dalam tarikat, begitu juga setiap makam, mereka meretas makam itu kadang-kadang mengeluarkan bahasa perjalanan rohani yang kadang-kadang tak dapat dicapai dan tidak dapat difahami oleh sebahagian yang lain. Maka oleh kerana apa yang kita sebut istilah tadi itu kan, partition-partition dalaman, latifatul qalbi, roh, kahfi, sir, akhfa, nafsu atiqah, kullu jasad dan sebagainya itu mungkin kurang difahami. Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Maka pada kali ini saya mengambil kesempatan kalau tuan-tuan ingin mendalami berkaitan dengan tarikat khususnya Naqsyabandiyah ini, saya perkenalkan beberapa tuan-tuan guru atau masyayikh syekh mursyid yang mereka berkeahlian dalam bidang atau dalam bidang yang dinyatakan sebelum ini ataupun istilah-istilah berkaitan dengan latifah-latifah ini oleh kerana diskusi kitab ini berkaitan dengan tarikat Naqsyabandiyah, maka saya perkenalkan beberapa syekh tarikat Naqsyabandiyah guru mursyid yang berdaftar di bawah enakmen Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan dan yang dikelolakan oleh pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Jadi apa-apa masalah tuan-tuan boleh rujuk kepada mereka. Oleh kerana Negeri Sembilan ini luas, maka saya perkenalkan mereka berdasarkan daerah-daerah. Yang pertama ialah daerah Jelebu itu sendiri. Untuk daerah Jelebu, tuan-tuan boleh directly terus bertanya kepada saya sendiri. Saya sendiri dan pusat pengamalan kami ini lebih dikenali dengan Rumah Suluk Kampung Dulang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar Masjid Kampung Dulang, jadi Rumah Suluk ini, tempat pusat pengamalan Tarikat Naqsyabandiyah ini berada sebelum daripada Masjid Kampung Kuala Dulang, Masjid Warisan Karya Kampung Kuala Dulang, sebelah kanan. Dan Rumah Suluk Kampung Dulang ini atau pusat pengamalan tarikat Naqsyabandiyah, Bahaiyah, Khalidiyah, Mujaddidiyah, Dhiyaiyah ini mempunyai 3 cawangan. Pertama cawangannya iaitu di Rumah Suluk Kampung Lalang Ulu Kelawang, itu pun didaftarkan. Kedua, Rumah Suluk Tuan Syekh Mahmud Indin, Port Dickson Negeri Sembilan, itu pun berdaftar sebagai cawangan daripada kami. Dan yang ketiga, Rumah Suluk Felda Palung 6 Gemas Negeri Sembilan. Jadi kalau apa-apa hal, directly tuan-tuan boleh direct dengan saya. Kalau yang daripada daerah Jelebu atau yang berminat bersama dengan kami di sini. Sebelum ini kita tengok pusat pengamalan Tarikat Naqsyabandiyah yang berdaftar di bawah Jabatan Mufti dari daerah Jelebu. Mari kita tengok pula pusat pengamalan Tarikat Naqsyabandiyah yang berdaftar di bawah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang berada di daerah Seremban pula. Untuk di Seremban, yang pertama, tuan-tuan boleh rujuk kepada Tuan Syekh Ustaz Lokman Shazli Al-Hafiz bin Datuk Seri Azlani yang memimpin Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah di Surau Suluk Kampung Pantai. Di Pantai Seremban. Ini bukan Pantai Port Dickson, tuan-tuan. Pantai di Seremban. Boleh rujuk kepada beliau dan ada nombor telefon beliau dalam paparan ini. Selain daripada itu,
Di Seremban juga, tuan-tuan boleh rujuk apa yang kita pelajari kan tentang istilah yang berbagai-bagai semua itu melalui Tuan Syekh Ustaz Wan Muhammad Aswadi bin Wan Yim yang memimpin juga Tarikat Naqsyabandiyah Mujaddidi di Seremban 2 di Rasah Kemayan. Nombor telefon yang berbahagia Tuan Syekh pun ada dalam paparan telefon ataupun komputer tuan-tuan perempuan sekarang. Dan terdapat satu lagi pusat pengamalan Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dipimpin oleh Tuan Syekh Habib Shah Firdaus bin Habib Shah. Pusat pengamalannya di Labu di Batu Lapan, Kampung Jawa. Baik tuan-tuan, kita kan sekarang ni dalam mendiskusikan kitab berkaitan dengan kitab Tarikat Naqsyabandiyah. Dan kita sudah pun berkenalan dengan beberapa pusat pengamalan tarikat sama ada di Jelebu dengan saya sendiri ataupun di Seremban ada 3 pusat pengamalan tarikat Naqsyabandiyah. Tujuan apa untuk kita berkenalan dengan tarikat Naqsyabandiyah ini? Supaya bagi yang berminat setelah mempelajari diskusi kitab Syekh Wan Sulaiman ini kan banyak istilah-istilah atau amalan-amalan aturan yang dikemukakan dalam tarikat Naqsyabandiyah dan tuan-tuan ingin lebih mendalami. Maka tuan-tuan boleh rujuklah kepada mana-mana syekh-syekh yang berdaftar tadi. Jadi sebarang permasalahan boleh rujuk kepada mereka. Mungkin barangkali ada beberapa perkara yang tidak sama dengan apa yang dikemukakan oleh buku ini. Tuan-tuan, kita mesti pegang bahawa buku ni lebih kepada teori. Maka yang penting adalah kita sendiri yang ingin memiliki perjalanan rohani itu based on tarikat yang kita pilih untuk kita masuk. Once apabila kita sudah berbai'ah, kita masuk, kita ikutlah follow apa yang dicadangkan oleh Syekh Wan Sulaiman, bersuhbah, ada punya rabitah dan kita kena standby lah. Berzikir tu ada partition-partition dia, ada benda-benda yang kita kena fulfill requirement. InsyaAllah semuanya mudah tuan-tuan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah. Dan sekarang, jom kita tengok pula pusat pengamalan tarikat Naqsyabandiyah di Jempol. Kalau di Jempol, kita ada Tuan Syekh Ustaz Zainal Arif bin Tuan Syekh Muhammad Din yang memimpin pusat pengamalan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Surau Suluk, Kampung Padang Biawas, Serting Ulu, Jempol, Negeri Sembilan. Nombor telefon beliau ada dalam paparan skrin, smartphone atau komputer tuan-tuan perempuan ini. Dan sekarang kita tengok ada tak pusat tarikat Naqsyabandiyah yang berdaftar di daerah Kuala Pilah pula. Bagi yang duduk berdekatan di kawasan Kuala Pilah ada. Kita tengok pula pusat pengamalan tarikat Naqsyabandiyah di Kuala Pilah. Di Kuala Pilah, tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah dipimpin oleh Tuan Guru Syekh Ustaz Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq di Rumah Suluk atau lebih dikenali sebagai ILIT, Institut Latihan Ilmu Tarikat Manarah, di mana di Kampung Parit Seberang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau apa-apa yang tuan perempuan ingin lebih mengetahui yang berada di Kuala Pilah ini, boleh directly pada nombor telefon yang dipaparkan dalam skrin ini. Nanti mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa pasal pula banyak pula tarikat Naqsyabandiyah dalam Negeri Sembilan ni? Mana satu yang kita nak ikut? Hai tuan-tuan, inilah kelebihan dia dalam Negeri Sembilan. Semua para masyayikh bersatu dan tuan-tuan diberikan pilihan untuk mengikut kesesuaian. Tapi bukan bermaksud mengikut kesesuaian itu, tuan-tuan memudah-mudahkan diri untuk sekejap dekat sini, sekejap dekat sini. Itu nama kurang adab nama dia. Jadi tuan-tuan perempuan lebih tahu mana yang lebih cocok, lebih sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Pastinya dekat situ ada banyak kelebihan yang tuan-tuan boleh peroleh. Dan pada kali ini kita akan meneruskan kita punya pembacaan kitab kita pada muka surat yang ke-11. Sambungan balik apa yang ditulis oleh Syekh Wan Sulaiman.
Kata Syekh Wan Sulaiman, para syekh tarikat Naqsyabandiyah menyuruh para murid supaya berzikir secara sir di dalam hati tanpa suara. Itulah pendekatan tarikat Naqsyabandiyah. Kalau tarikat Naqsyabandiyah, dia hentak dalam hati itu. Dan dia hentak dalam setiap partition-partition yang kita sebut tadi. Jadi dia memenuhkan dalaman hati itu bukan sekadar hati. Bahkan seluruh tubuh kullu jasad dengan zikrullah. Itu yang sampai satu tahap bagi mereka yang sudah selesai khatam suluk. Ataupun mereka yang sudah sampai kepada maqamat tertentu, zikrullah itu dirasai, dijiwai, bergementaran pada seluruh tubuhnya. Tuan-tuan jangan takut tuan-tuan. Inilah dia apa yang disebut oleh Allah. Wajilat qulubuhum, bergetaran hati mereka, tubuh mereka. Ini yang sampai tahap dia boleh ingat Allah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi, sampai habis ayat itu tadi kan, boleh ingat Allah sama ada dalam keadaan berdiri, duduk dan baring sekalipun. Bahkan dalam tidur pun mereka mengingat Allah. Tapi bukan hari ini kita berlatih, esok kita dapat semua. Tidak. Dia memakan banyak masa. Itu namanya dalam keadaan kita diuji, kita dicuba, kita punya banyak masalah. Tetapi dalaman kita tetap dawamul hudur, ingat Allah. Jadi ingat Allah kita selama ini kita fikir di kepala sahaja kan? Atau mungkin paling tinggi pun kita ingat di hati, rupanya tidak. Mengingat Allah pada seluruh jiwa raga kita. Jadi sambungan balik, masyayikh tarikat Naqsyabandiyah, mereka menyuruh anak murid supaya berzikir secara sir di dalam hati tanpa bersuara. Adalah pada waktu-waktunya kan. Tapi tak adalah sampai tahap bersolat pun dalam hati. Itu tak boleh. Syariat tetap syariat. Setiap perkara ada batasan hukum hakamnya. Itu kita sepakat. Sekarang konteks perbahasan kita adalah konteks tarikat tasawuf ini. Benda yang salah tetap salah. Dan cuma kita nak memperkemaskan balik semua benda yang kita fahami dalam bidang fiqh dan tauhid melalui landasan tarikat tasawuf itu sendiri. Baik, iaitu dengan cara apa sir? Mengulangi sebutan nama Allah dengan cepat pada setiap latifah. Setiap latifah yang disebut tadi sebagaimana kaifiat dan cara dan tertib susunan yang sedia ada maklum dalam kalangan ahli tarikat ini beserta mendapat keizinan syekh. Kita dah belajar tadi kan ada partition. Dia tak boleh sembrono mudah-mudah kita daripada latifatul qalbi nak melompat kepada kullu jasad, tak boleh. Semua kena ada keizinan syekh. Syekh lebih tahu dan berpengalaman. Boleh tak kita naik pada makam yang seterusnya, pada partition seterusnya, berzikir tadi? Dia seumpama macam dewan tuan-tuan latifah ni. Kita kena penuhkan zikir, kita kena kuasai dia. Biasanya kalau orang pada permulaan berzikrullah, zikir sir ni, dia rasa kepala dia ni penuh dengan lebah. Kita nak fokus kalimah Allah. Allah, 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 Allah. Tapi kepala ni lontung-lentang dengan macam-macam. Dungdang, 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 dungdang. Dia makan masa sehari, 2 hari. Bila masuk mungkin barangkali hari yang ketiga, dia tenang balik. Maka fokus itu lebih terarah kepada satu partition. No. Lepas tu beralih pula ke partition yang lain dengan izin guru. Dan semua ini kita tak boleh peroleh dengan sesingkat masa kita bersama dalam pada siri ataupun diskusi ini. Ia perlu kepada praktik. Bila kita praktik, tuan-tuan tak perlu pun semua benda yang kita pelajari ni. Dia perlu kepada praktik dan kita akan dipimpin satu persatu bertatih menaiki satu makam ke makam-makam yang lain. Baik, sambungan lagi seterusnya. Faedah atau kesan amalan ini ialah dapat menyucikan asal kejadian manusia menerusi zikir sir. Kita dah muraqabah tadi kan? Kita dah sebut apa maksud muraqabah tadi. Dalaman tu dah berdetak keseluruhannya. Alam semesta yang di dalam tubuh manusia itu sudah seronok, sudah sebati mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalamnya sudah didominasi dengan fokus kepada Allah, maka apabila tubuh ini secara physically
bila mana mengangkat takbir untuk solat, menyembah Allah, maka tak muncul isu lalai lagi dah. Kerana perbuatan di luar ketika itu selaras dengan dalaman rohaninya. Itu yang dimaksudkan menyucikan kejadian, mengembalikan balik hakikat ubudiyah penghambaan kita kepada Allah tadi. Hasil daripada latihan terhadap zikir sir itu. Dan zikir sir itu tak boleh kita dapat manfaatnya hanya sehari dua, dia banyak memakan masa. Sambungan lagi, apabila seseorang murid bersungguh-sungguh mengamalkan zikir sir pada latifah-latifah tersebut, maka ia akan bersih dan suci daripada kekotoran perangai, yakni akhlak yang keji, dan digantikan pula dengan perangai mulia. Tuan-tuan bayangkan dalaman kita yang partition tadi, ia berkembang sampai ke bawah. Sebelah ni berkembang sampai ke bawah. Ini berkembang ke atas. Ini pula berkembang sampai ke otak. Jadi pemikiran itu dipenuhi dengan zikrullah. Dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Mana mungkin dalaman kita yang dikontrol dengan zikrullah itu melakukan perkara yang dilarang oleh Allah secara fizikal. Mustahil. Sebab dalaman kita itu kontrol kepada yang luaran. Hati kita sebagai contoh. Kan Rasulullah sebut, Iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Benda tu kalau baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau buruk, buruklah seluruh tubuh. Benda tu apa? Hati. Ini bukan sekadar hati, tapi dalaman seluruh tubuh badan itu sudah sebati. Mengingat Allah, dawamul hudur, ingatan itu didominasi. Fokus kepada Allah, tapi fizikal itu bergerak. Walaupun berusaha ke arah dunia, tetapi jiwanya itu sudah mengingat Allah. Ini yang disebut dicampaklah ke mana hatinya tidak pernah lekang bercerai tanggal daripada mengingat Allah yang maha agung dan mulia. Ini cukup hebat orang atau insan yang kamil dan dia boleh menjadi mukammil. Baik, sambungan seterusnya. Setelah semua latifah ini bersih, kan partition yang di dalam, yang kita pelajari 7 partition itu bukan tu sahaja, itu pusat-pusat dia. Jadi tuan-tuan puan nak mudah, tuan-tuan tanyalah kepada syekh-syekh yang saya kemukakan nama-namanya tadi. Jadi apabila dalaman itu partition sebagai pusat dan sebar luas dalaman itu dengan zikrullah. Ini yang disebut oleh Syekh Wan Sulaiman. Setelah semua latifah ini bersih dan suci, maka pada ketika itu murid tersebut dikatakan sebagai insan kamil, manusia yang sempurna dalamannya. Sebab hatinya tidak berenggang putus, bercerai tanggal daripada dawamul hudur, mengingat Allah sentiasa. Mereka yang kamil, yang berkelayakan untuk memasuki hadratul wahdatil wujudil ahadiyatis saraf. Maksudnya memasuki hadratul wahdatil wujud ini bermaksud kehadiran hati yang sempurna dalam memandang dan menyaksikan dan merasai hakikat keesaan kewujudan Allah Subhanahu wa taala sehingga melupakan sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ni ketika tu sudah mencapai tahap maqamat, jiwa sudah konsisten, bukan akal dan hati sahaja. Seluruh tubuh dalamannya daripada hujung rambut ke hujung kaki dalaman, termasuklah fizikal hujung kaki hingga ke hujung rambut ke hujung kaki, mereka apabila fokus kepada Allah, ya Allah sahaja. Tak ada lagi dah campur baur dengan pemikiran yang luarannya. Dan mereka ini bukan bermaksud melupakan sesuatu daripada Allah tu mereka meninggalkan dunia. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah dunia tetap di tangan. Allah itu di hati dan seluruh tubuh badannya. Maksudnya tubuh badan tu bukan Allah menyatu dengan kita. Tidak. Wal'iyazubillah. Tuan-tuan, tarikat yang sejati, ahli yang sejati, syekh yang sejati, tidak pernah menyebut penyatuan diri kita, fizikal kita dengan Allah. Tak ada konsep yang sebegitu sebab Allah tetap Allah, kita tetap manusia. Tinggal lagi yang dimaksudkan menyatu itu penjiwaan kita dengan yang kita sembah iaitu Allah. Sebagaimana kita kalau menyintai seorang wanita kan,
Itu yang timbul istilah yang tadilah. Makan tak kenyang, mandi tak basah, pemikirannya sikit-sikit dengan perempuan tu, sikit-sikit dengan perempuan tu. Makan pun nampak kat nasi muka perempuan tu. Kemudian kalau mandi pun teringat perempuan tu, semayang pun teringat perempuan tu. Sebab jiwa itu, pemikiran itu sudah didominasi oleh perempuan yang kita sayang. Kita ubah kepada konsep ketuhanan. Apabila dalaman tadi dikuasai, didominasi akan Allah, inilah nikmat yang teragung. Apabila semua benda itu, luarannya tetap dengan dunia, tetapi nampak tujuannya alam akhirat dan dia nak buat yang terbaik untuk Tuhannya. Baik, kemudian disambung lagi. Latifah ini dinamakan hakikatul insan. Inilah hakikat diri manusia yang sebenar. Dalaman itu. Jadi kemudian hakikah jami'ah, elemen asas penciptaan roh manusia. Dan latifah insaniyah, asal kejadian manusia. Itulah dalaman kita, rohani kita. Hakikat manusia yang sebenar. Para hukama ahli falsafah pula menamakannya sebagai nafsun natiqah, diri manusia yang berkeupayaan berfikir dan berbicara. Itulah hakikat kita yang sebenar. Wallahu alam, tuan-tuan. Wallahu alam. Itulah hakikat diri kita yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ahbab, sahabat, pendengar, penonton yang dikasihi. Saya ulang balik semula, apa jua berkaitan dengan istilah dan pemahaman kita tadi, wajib untuk kita directly pergilah kita bertanya sama-sama kepada mereka yang berkeahlian dalam bidang tadi. Oleh kerana buku ini berkaitan dengan Tarikat Naqsyabandiyah, saya sudah pun kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekian daripada para masyayikh, syekh berdaftar dalam Tarikat Naqsyabandiyah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan terus berminat dengan istilah tadi dan untuk mendalaminya, bolehlah bertanya kepada mana-mana syekh tadi. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Tuhan. Dan pada kali ini, kita meneruskan diskusi kitab kita pada muka surat yang ke-11. Dalam muka surat yang ke-11, masih kita di dalam topik zikir sir. Kan tajuk besarnya adalah amalan dalam Tarikat Naqsyabandiyah. Di bawah amalan Tarikat Naqsyabandiyah itu sudah pun dijelaskan dengan suhbah dan juga rabitah. Yang kedua dijelaskan tentang zikir sir yang kedua. Okey, dalam zikir sir ini ada pecahan subtopik dia lagi berkaitan dengan syarat-syarat zikir sir itu. Kan zikir-zikir sir yang melalui latifah partition itu, pusat sebarluaskan yang di dalam itu, dia tak boleh main kita zikir Allah 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 aja. Dia ada aturan, ada kaedah, ada cara. Sebab itu penting sangat-sangat sebagaimana yang saya sebut tadi, rujuklah kepada para masyayikh, terutamanya yang sudah pun saya kemukakan namanya tadi. Baik, sekarang kekal pada muka surat yang ke-11, syarat-syarat zikir sir. Kata Syekh Wan Sulaiman pada muka surat yang ke-11, tuan-tuan boleh standby dengan muka surat yang ke-12, kata beliau. Antara syarat utama melakukan zikir sir ini, Allah dalam partition itu, nak bergerak itu mesti dapat keizinan Syekh. Okey, antara syarat utama melakukan zikir sir ini ialah hati kita atau setiap penumpuan fokus kepada setiap partition itu mestilah hadir. Dia tidak boleh campur baur dengan ingatan yang lain. Sebab tu biasa kalau bagi permulaan yang masuk dalam tarikat, fokus kepada permulaan latifatul qalbi, ketika tu hati tu kelang kelibut lagi. Sekejap fikir pasal rumah, sekejap fikir pasal tempat kerja, pikiran kita akan lebih rasa takjub, kagum. Kita macam pelik. Ada masa-masa kita boleh rasa, kita boleh fikir guna kepala tu benda biasa. Kadang-kadang kita boleh terfikir menggunakan hati. Kita boleh melihat dengan mata kepala. Tiba-tiba kita rasa boleh lihat dengan mata hati, boleh lihat dengan kepala. Sehingga tahap kita rasa pelik. Dalam tubuh kita ini seakan-akan ada tubuh yang lain, ya sebetulnya alam semesta yang lain yang cukup luar biasa.
Sebab tu perlu kepada kawalan, perlu kepada bimbingan supaya kita tidak terpedaya dengan apa yang kita lihat, bahkan kita lebih fokus dengan zikrullah tadi. Sebab tu penting kepada mursyid yang guideline, yang memberi panduan kepada kita agar kita tidak terseleweng. Baik, syarat utama dalam zikir sir ini ialah hati hadir mengingat Allah, mengingat mafhum pengertian lafaz Allah, iaitu zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi syarat utamanya adalah mengingat Allah. Tetapi fokusnya adalah zat Allah yang Maha Esa. Bukan fokus kepada kalimah Allah. Betul, kita sebut kalimah Allah, memandang kalimah Allah, tetapi tujuan dan gayahnya adalah zat Allah yang Maha Esa. Seumpama macamlah kita mengingat orang yang kita kasih. Kita menyebut namanya. Tetapi bukan sebutan namanya itu menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah orang yang kita sebut di hadapan kita, iaitu kekasih kita. Kekasih itu ada di depan kita, kita memanggilnya dengan sebutan kita. Tujuan kita adalah yang di hadapan, bukan sebutan kita itu. Jadi itulah tujuan dalam zikir sir. Ya, sebutan itu ataupun tumpuan kita itu masih pada kalimah Allah, asmaullahul a'zam tadi, Allah, ismu zat tadi, Allah. Tetapi tujuan kita adalah Allah yang Maha Agung. Tuhan, zat yang tidak menyerupai dengan sesuatu. Ya, adakah ketika tujuan kita berzikir itu, kita membayangkan Allah? Tidak sama sekali. Tapi jiwa kita merasai itu. Kan disebut dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seakan-akan engkau melihatnya. Kan ada istilah ka'annaka, seakan-akan, seolah-olah. Begitulah dalam aturan ataupun apa yang kita akan alami sepanjang berzikrullah tadi. Kita menyebut nama Allah, fokus kita kepada perkataan Allah itu, tetapi kita dah dapat menjiwai, merasai tujuannya yang kita sebut itu adalah zat Allah yang yang hendak kita yang kita fokuskan. Dan ia tidak menyerupai dengan sesuatu tanpa seakan-akan ya betul, maksudnya Allah yang tidak berupa, Allah yang tidak berbentuk, Allah yang tidak dapat diungkapkan oleh akal fikiran manusia, Allah yang tak dapat didescribekan, dihuraikan dengan apa cara bentuk, tapi kita dapat menjiwainya. Kita dapat merasa itulah yang kita satu-satu yang kita sembah. Dan inilah yang disebut sebagai, kata Syekh Wan Sulaiman, inilah yang dinamakan sebagai ahadiyatuz zat, yang dikehendaki dan dimasukkan dalam tarikat Naqsyabandiyah. Dan inilah yang berbeza, inilah yang membezakan tarikat Naqsyabandiyah dengan tarikat-tarikat lain yang mendahulukan pandangan kepada af'al Allah, kepada asma Allah, kepada sifat Allah. Mungkin sebahagian cara tarikat lain yang memandang kelembutan Tuhan, memandang keindahan Allah, memandang keagungan Allah, memandang alam ini dengan penuh kehebatan, memandang lemah lembut Tuhan di sebalik qada qadar. Daripada itu terkesan bawa ke jiwa. Berbeza dengan tarikat Naqsyabandiyah, dia terus directly kepada kalimah Allah tu, dipalu, diberikan tumpuan. Kesan daripada itu automatically dia akan merasai keajaiban tumpuan kalimah Allah di sebalik penumpuan yang lama, aturan yang tepat, kekaedah yang yang betul, dan akhirnya kesannya itu dia akan merasai af'al, asma dan sifat tadi. Tumpuan kalimah Allah akan merasai af'al, asma, sifat Allah tadi. Berbeza dengan yang lain, mereka tumpukan af'al, asma, sifat, akhirnya tujuannya adalah untuk fokus kepada Allah. Jadi sama je benda tu, cuma konsepnya dia sedikit berbeza. Iaitu kehadiran, tumpuan dan ingatan hati kepada Allah sepenuhnya. Sehingga tidak ada lagi tumpuan dan ingatan kepada sesuatu yang lain daripadanya. Itu ada dalam muka surat yang ke-12.
Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita terus masuk kepada syarat uzlah. Dia tak boleh lama-lama sangat, terlalu menghurai sangat tentang apa yang kita bincangkan sebelum ni. Dia makin lama makin pening. Sebab selagi kita tidak menghayati, kita tidak merentasi, kita takkan faham bahasa itu. Diterangkanlah, melainkan orang yang Allah Ta'ala bagi rahmat, dia akan mudah faham. Tetapi selagi kita tidak masuk, berkecimpung dalam tarikat tasawuf, dia akan lebih memeningkan kita. Maka cara mudah masuk dalam mana-mana tarikat yang saya sebutkan tadi dan insya-Allah kita akan mudah memahami apa yang dinyatakan. Sekarang kita teruskan pada muka surat yang ke-12, tajuknya adalah uzlah. Syarat uzlah. Jadi yang kita tahu dalam zikir sir itu dia ada syarat-syaratnya. Syarat berzikir, syarat-syarat zikir pada muka surat yang ke-11. Kemudian pada muka surat yang ke-12 ada syarat-syarat uzlah. Jadi dalam tarikat, khususnya tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, lebih dikenali dengan suluk. Uzlah yang lebih dikenali dengan suluk. Berbeza sedikit dengan tarikat Naqsyabandiyah yang lain. Mungkin dia tidak ada suluk tetapi konsepnya sama je lebih kurang. Ada beberapa perkara yang berbeza tetapi tujuannya adalah sama. Nanti kita akan teliti satu demi satu. Dalam muka surat yang ke-12, Syekh menjelaskan syarat uzlah. Uzlah bermaksud mengasingkan dan menjauhkan diri daripada manusia. Ini bukan bermaksud tuan-tuan dan puan-puan dia tak nak bersosial dan bermasyarakat. Jadi dia adalah tempoh-tempoh waktu yang kita mengasingkan diri tadi buat seketika. Atau ya mungkin ketika tu kita tengok sekeliling dah tidak sesuai dengan apa yang sepatutnya yang diperintahkan oleh syarak, maka tidak jadi masalah untuk kita mengasingkan diri untuk kebaikan kita juga. Uzlah dan memejamkan mata, mengasingkan diri tadi dan memejamkan mata. Jangan pejam mata ketika memandu. Nanti aksiden tuan-tuan. Itu maksudnya setiap konteks, setiap bahasa dalam tasawuf itu perlu disesuaikan dengan konteks. Kita kuat pun berzikir sekalipun, berzikir Allah-Allah sekalipun. Janganlah sampai tahap jazbah dalam kereta memandu pun kita nak buat benda yang sama. Kita kena sesuaikan juga supaya tidak memberikan mudarat kepada sekeliling. Sebab itu perlu kepada guru mursyid yang mengajar, guru kita perlu kepada guru mursyid yang membimbing agar apa yang kita peroleh dalam mengamalkan tarikat ini sesuai dan sesuai dengan sekeliling kita. Uzlah dan memejamkan mata ketika melakukan zikir bukanlah syarat utama amalan dalam tarikat ini. Maka sekiranya kedua-dua perkara ini dilaksanakan, maka ia lebih baik. Tengok, lebih baik kita buat begitu. Ini kerana khalwah dan juga jalwah. Khalwah ni kita mengasingkan diri. Fokus kita kepada Allah. Kita menjauhkan diri daripada benda-benda yang mengganggu gugat pemikiran kita, rohani kita daripada mengingat Allah. Fokus kepada Allah tu maksudnya khalwah. Dan jalwah. Jalwah ini adalah kita bercampur dengan masyarakat, bersosial lah, bermaksudnya kita bermasyarakat. Khalwah mengasingkan diri, jalwah kita bersosial. Yang bererti zahir badan bercampur dengan manusia. Sedangkan hati tadi kekal mengingat Allah. Ini yang kita inginkan. Yang merupakan salah satu daripada ajaran asas tarikat Naqsyabandiyah yang sukar dicapai oleh seseorang murid biasa. Dia perlukan masa, tempoh masa, lama masa bau untuk kita peroleh yang sedemikian. Jiwa kita, fizikal kita bersama dengan manusia sekeliling, tetapi hati kita tetap dawamul hudur dengan Allah. Kemudian disambung lagi oleh Syekh Wan Sulaiman mengenai masalah berkhalwat dalam tempoh masa tertentu seperti 40 hari, ada yang buat 20 hari sebagai contoh dan sebagainya. Maka ia bukanlah pilihan para syekh tarikat Naqsyabandiyah semenjak dari dahulu lagi sampailah
pada zaman sekarang. Itu yang disebut dan pandangan Syekh Wan Sulaiman, tuan-tuan. Dan kita tidak boleh juga menafikan kaedah dan tarikat lain yang berkhalwat atau bersuluk. Jadi masing-masing punya cara sebetulnya. Ada sebahagian tarikat, contoh tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, mereka bersuluk, mereka berkhalwat, mengasingkan diri. Itu cara mereka. Dan setiap orang itu mempunyai cara yang tertentu dengan kaedah yang tersendiri. Maka setiap dalam tarikat itu punya aturannya, maka lebih indah kita menghormati gaya bentuk ataupun kaedah masing-masing. Sebab sebagai contoh, ada orang suka ditegur dengan cara bentuk tegas dan kasar, baru dia boleh berubah. Ada orang suka ditegur dalam bentuk lemah lembut. Jadi kaedah itu berbeza. Maka tak boleh untuk kita memaksa semua orang ditegur dengan cara keras dan kasar dan tegas. Sebab ada orang suka dengan cara lemah lembut. Begitu juga dalam tarikat, tak boleh semua kita paksa dalam bentuk kena ikut. Tidak semestinya. Maka sebab yang demikian tadi saya kemukakan, sekian para masyayikh dalam tarikat Naqsyabandiyah yang tuan-tuan perempuan boleh teliti dan tengok cara pendekatan masing-masing yang sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan tadi. Maka yang penting adalah cara kita membawa adab dengan guru-guru mursyid itu. Itu adalah penting. Baik, kemudian kata Syekh Wan Sulaiman, kata bahawa cara bentuk khalwat yang 40 hari dan tidak sesuai lagi dah. Kemudian ia dilarang oleh Syekh Muhammad Bahauddin Al-Bukhari Naqsyabandi rahimahullah kerana bimbang adanya keburukan dalam melakukan khalwat tersebut seperti riak, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Jadi, ia dilarang kerana ada unsur-unsur riak dan benda-benda negatif sebegitu. Tetapi kalau tiada, maka lebih baik ia dilakukan. Begitulah maksudnya. Setiap cara bentuk tarikat itu ada kaedahnya. Maka Syekh Khalid Diauddin Al-Haq Al-Kurdi sebagai contoh memperkenalkan tarikat Naqsyabandiyah secara khalwat. Maka itu baiklah sesuai dengan konsepnya dan sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kaedah dan kesesuaian ketika itu. Dan lebih fokus pula ketika itu. Berbeza pula dengan sebahagian masyayikh dalam tarikat Naqsyabandiyah, mereka tidak buat khalwat, tetapi mereka itu suhbah dengan guru dalam bersuhbah dengan guru tadi ataupun mereka tidak ada suluk khusus seperti tadi, tapi mereka ada jalwah tadi. Suluk dalam keadaan jalwah, suluk fil jalwah, ada suluk fi khalwah. Kalau suluk dalam kita bersuluk dalam keadaan berkhalwat, macam diamalkan oleh tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah tadi. Ada tempoh-tempoh yang tertentu. Ada yang bersuluk dalam keadaan jalwah. Suluk dia suluk. Tetapi dalam keadaan masih bercampur dengan masyarakat. Itu pun kaedah yang baik. Maka kedua-duanya bagus dan inilah yang disebut sebagai rahmat untuk kita. Yang penting kalau ia tidak menimbulkan sebarang kontroversi, riak dan sebagainya, maka kita pula ketika itu mengikut Naqsyabandiyah, ikutlah kaedahnya. Kalau kita masuk dalam tarikat Mujadidiyah, Naqsyabandiyah, Mujadidiyah, ikutlah kaedah dan caranya. Maka tak perlu untuk kita membanding-bandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih kurang. Kita masuk sahaja dalam itu dan kita follow satu persatu. Tetap ghayah dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, disambung lagi. Mereka memberikan tumpuan kepada persahabatan dengan syekh tadi. Sama ada suluk fi khulwah ataupun suluk fi jalwah tadi. Dengan syekh. Suhbah, bahkan suhbah ini bukan sekadar dalam tarikat Naqsyabandiyah sahaja. Bahkan ada dalam tarikat-tarikat yang lain, Syazuliyah, Ahmadiyah dan sebagainya. Persahabatan, perdampingan dengan syekh. Kerana tarikat Naqsyabandiyah ini diasaskan atas asas mengikut sunnah perjalanan Rasulullah. Dan perjalanan Rasulullah ini ialah, ni poin dia, sentiasa bersahabat, iaitu berhimpun dan bergaul dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dengan melakukan khalwah ini,
maka persahabatan tersebut akan terluput. Ini maksud ialah masing-masing ada konteks perbahasannya yang tersendiri. Kita nak melihat lebih kepada konteks bersosial dan bermasyarakat. Of course, kita bersuluk fil jaluah. Kita nak lebih kepada fokus kepada apa yang kita lakukan. Lebih bagus kepada suluk fi khalwah. Jadi masing-masing itu punya kebaikan, dan kalau kita mampu untuk menggabungkan kedua-duanya, sama ada khalwah dan jaluah, khalwah pada tempoh yang tertentu, kemudian berterusanlah apa yang kita rasai dan mengkhalwat tadi, suluk fi khalwah 40 hari ke 20 hari ke, kita bawa dalam jaluah, itu adalah terlebih baik kedua-dua kita peroleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni dah banyak dah kita dengar istilah ni, khalwat, apa lagi, suluk, uzlah, jalwah, apa lagi. Jadi saya risau, saya sebetulnya tidak berapa berminat kalau bercakap dengan istilah-istilah yang akhirnya nanti memeningkan kepala kita. Saya lebih suka kepada bahasa yang simple dan mudah, ada attraction, ada tarikan untuk kita. Yang penting, kita masuk tarekat, kita akan merentasi satu demi satu. Itu adalah lebih penting. Dan ialah kita kan sekarang diskusi kita, sebab tu kita masih lagi membaca dengan ungkapan-ungkapan yang ditulis oleh Syekh Wan Sulaiman ini. Apa-apa hal pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita punya sebarang persoalan, sebarang pertanyaan, boleh tuan-tuan tanya kepada saya atau boleh tanya kepada syekh-syekh yang saya kemukakan sebelum ini. Sambungan lagi, sikit lagi. Begitu juga khalwat. Khalwat bertempoh masa. Ini nak disebut oleh Syekh Wan Sulaiman lah. Khalwat bertempoh masa seperti ini tidak berlaku pada zaman dahulu. Di samping itu juga, ada pendapat ahli tarikat menyatakan bahawa satu kali persahabatan dengan Syekh menyamai satu kali berkhalwat selama 40 hari. Jadi perkataan-perkataan sebegini kita harus cermatilah betul-betul, teliti betul-betul. Kalau kita bersuhbah dengan seorang syekh kita, sekali persahabatan, bila persahabatan yang setia, jujur, kita menjiwai rabitah, itu of course lah lebih baik daripada kita berkhalwat 40 hari, tapi sepanjang 40 hari tadi kita berkhalwat, bersuluk tadi dalam keadaan penuh dengan dendam, benci, khianat, menyumpah, tapi 40 hari tak ada kesan. Maka of course lebih baik dengan satu kali persahabatan tadi, berbeza dengan 40. Tetapi secara logiknya, kalau kita 40 hari, insya-Allah, ini berdasarkan pengalaman kami sendiri, dengan tempoh 40 hari berkhalwat, dalam tempoh masa yang kita ada, insya-Allah kita akan dilatih satu persatu sehinggalah kita mencapai banyak kebaikan dan memperoleh banyak manfaatnya. Jadi, ya betul, khalwat 40 hari dalam tarekat memang tak ada pada zaman dahulu. Tetapi tempoh-tempoh sebegitu kan kita boleh tengok dalam konsep pada sisi yang sedikit berbeza wujud sebetulnya. Jadi begitulah apa yang kita nyatakan sebelum ini. Setiap tarekat itu tujuannya adalah Allah. Ghayahnya adalah Allah. Cuma kaedah sahaja berbeza. Ada pendekatannya, dia memang kepada Allah, tapi dalam bentuk bersuluk. Suluk ini ada suluk yang khalwat, pengasingan diri 40 hari, 20 hari. Ya, mereka itu punya masa tidak terlalu terkekang dengan banyak komitmen, tak boleh 40 hari, 20 hari, tak boleh mungkin kurang lagi, tak boleh secara terus untuk bersuluk. Mungkin dia masbuk, itu istilah-istilah lah tu dalam tarekat Naqsyabandiyah, dan itu adalah lebih baik kalau punya masa, sebab sepanjang tempoh khalwat, tempoh 40 hari ke 20 hari ataupun tempoh-tempoh yang berbaki sempat bersama dengan syekh dalam bersuluk itu, kita sempat bersuhbah sepanjang bersama dengannya, solat bersama dengannya, membaca Quran bersama dengannya, itu lebih baik. Dan kalau kita punya kekangan, tak apalah, kita teruskan dengan jaluah tadi. Apa-apa hal pun semuanya itu banyak memberikan kebaikan, sama ada dalam apa jua kaedah. Yang penting ghayah dan tujuannya adalah Allah. Dan benda yang terlebih penting, pastikan orang yang kita rujuk itu, mursyid tersebut, mereka yang berdaftar
di bawah enakmen Tarikat Tasawuf Negeri Sembilan 2005 bagi mengelakkan salah faham dan juga spekulasi dan kontroversi pada masa yang akan datang. Simple macam itulah tuan-tuan. Tujuannya adalah Allah, cuma kaedahnya sahaja berbeza. Dia tak ada isu apa-apa pun, simple. Yang penting, kita masuk tarikat. Itu adalah lebih penting. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Kemudian, dalam kalangan ahli tarikat, kata Syekh Wan Sulaiman, di kalangan ahli tarikat Naqsyabandiyah, yang memilih khalwat sebagai satu aktiviti tarikat ialah Syekh Maulana Khalid Al-Kurdi Al-Osmani. Ini disebutlah. Syekh Khalid Diaul Haq Al-Kurdi ni, beliau adalah salah seorang yang memperkenalkan tarikat tapi dalam bentuk pengasingan. Dikumpulkan anak muridnya, diletakkan dalam tempat fokus zikir. Zikir. Ialah sesuai dengan zaman tersebut. Kalau tak buat begitu, tak ada kuarantin. Macam kita lah sekarang kan. Kita kalau banyak masalah, ya, kita sekarang ni dengan COVID-nya, kita kena kuarantin, kita kena diasingkan. Kalau tidak, virus itu menular. Begitu jugalah konsep pengasingan dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah untuk mengelakkan cara pemikiran kita, masalah keliling itu menular masuk dalam diri kita, diasingkan, diisolasikan supaya lebih mudah untuk dan terfokus dalam bentuk pentarbiahan, irsyad dan sebagainya. Jadi yang memperkenalkan tu adalah Maulana Khalid Diaul Haq Al-Kurdi Al-Osmani, iaitu seorang ulama Naqsyabandiyah yang terkemudian berasaskan ijtihad beliau dan ia tidak boleh diingkari dan dipertikaikan. Sebab saya dah sebutkan tadi dah, setiap tokoh-tokoh itu mempunyai kaedah dan aturannya. Maka siapa kita untuk mempertikaikan? Kita yang bahasa Arab huwahumahum pun tak lepas, tiba-tiba nak mempertikaikan Imam Syafi'i. Kan pelik itu. Apatah lagi dalam bidang kerohanian sebegini, maka kita serahkanlah kepada mereka yang berkeahlian. Ingat bahawa tujuannya tetap Allah dan sekarang sudah terbentang di hadapan mata kepala kita. Banyak tarikat-tarikat berdaftar dalam Negeri Sembilan. Followlah kepada mana-mana mereka. Salah satu, kita berpegang kepada salah satu daripada mereka. Ikutlah kaedah mereka. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk mencapai ma'rifatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk pula kepada, kan kita dah mempelajari setiap dalam rohani kita di dalam tubuh badan kita ni ada unsur alam semesta rohani yang maha luas. Kita dah mempelajari ada 7 partition sebagai pusatnya, latifah yang akan berkembang menyebar dalam tubuh rohani kita. Dan setiap partition itu mesti dipenuhkan dengan bilangan zikir yang tertentu. Kita nak berapa zikir kat situ? Latifatul qalbi sebagai contoh, latifatul sir, kahfi, akhfa, nasu aftiqa, kullu jasad dan sebagainya. Ada tak bilangan-bilangan zikir-zikir yang tertentu? Dan semua itu insya-Allah kita akan bincangkan pada diskusi kitab kita pada masa yang akan datang. Ampun maaf banyak-banyak tuan-tuan. Sekali lagi saya minta maaf sangat-sangat. Kalaulah banyak istilah-istilah yang saya kemukakan ini banyak menjerat pemikiran kita. Banyak benda-benda yang memeningkan kepala kita. InsyaAllah saya cuba berusaha berjanji untuk menggunakan istilah yang lebih simple, lebih mudah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan memahami konteks maksud tarikat itu dengan lebih mudah dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua masuk dalam tarikat. Mudah-mudahan dipemudahkan. Terima kasih dan terima kasih kepada bahagian falak dan sumber maklumat pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Sebarang permasalahan, sebarang yang hendak dikemukakan yang lebih complicated, yang lebih terperinci, boleh directly kepada saya sendiri ataupun kepada kepada syekh tarikat yang saya kemukakan tadi atau kepada pihak Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus. Ampun maaf mana yang terkurang. Jumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.